Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Selepas saya ingat 2018 kita bertemu di bilik yang sama pada tahun 2018 untuk tujuan tuan-tuan perempuan untuk tujuan yang sama. Terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya bersama dengan semua yang telah menyumbang bakti dan sedang berbakti kepada negeri Terengganu. Lama-lama ni walaupun dia rasa dia tua, tapi sebenarnya tak tua lagi. Jiwa nampak biasanya muda. Masa kalau kita cakap seorang-seorang tu kita tahu jiwa muda lagi rupanya. Rambut je putih, tapi insya-Allah jiwa dan semangat, hasrat tu tak tahu muda ke tak. Tapi masih lagi bersemangat untuk sama-sama we walk through this together bersama dengan TCS yang baru dan TCS yang lama. Dan saya percaya walaupun mereka setelah pencen, tapi masih lagi mostly, possibly 90% atau 95% masih lagi berada di negeri Terengganu. Kecuali yang ikut anak atau pergi di tempat-tempat lain. Bila berada di negeri Terengganu yang dah pencen-pencen pun mereka masih lagi follow perkembangan rakan-rakan anak-anak buah TCS mereka yang mereka latih, yang pernah bekerja bersama dengan mereka, masih lagi mereka ikut follow through dan dapat melihat prestasi yang ditunjukkan oleh anak-anak buah mereka berbanding dengan prestasi dan keadaan pada zaman mereka dahulu. Tentunya apabila zaman tak sama, maka cabarannya jauh berbezalah. Sama dengan apa yang kita hadap dengan anak-anak dan cucu-cucu kita yang ada sekarang ini. Tak payah cerita panjang, masing-masing di antara kita mengalami. Kalau zaman-zaman dulu dia mainnya lebih-lebih main tanah je, main guli, main nusuk, main macam-macam, pergi bedah dan sebagainya. Tapi dengan anak-anak dan cucu-cucu yang ada pada hari ini, mereka dengan gadget mereka yang tentunya cabarannya berbeza. Cabaran ini jugalah sedang kita hadapi bersama dengan keseluruhan rakyat yang ada, bukan sahaja di negeri kita, bahkan dalam negara kita. 20 tahun dahulu ketika tidak ada sosial media, rakyat hanya boleh menyuarakan pandangan mereka dengan surat, dengan bila dia ada interview kat TV, dia tengok gambar dia masuk ke TV, masa itulah dia boleh bercakap apa yang dia tak puas hati. Lepas tu surat khabar. Lain daripada tu, dia direct to the person, direct to the jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi, DO ke, wakil rakyat ke dan sebagainya. Tapi pada zaman sekarang ini yang menjadi check and balance kita bukan lagi dalam bentuk formal yang sedemikian semata-mata. Yang menjadi check and balance kita, sama ada apa yang ditegur, apa yang disebut oleh mereka itu betul atau tidak, itu perkara yang kedua. Sebab kita tahu bila kita berada di posisi sebagaimana tuan-tuan pegawai-pegawai yang mengurus tadbir kerajaan negeri, tentulah ada maklumat yang banyak yang tak sama dengan rakyat. And that's well noted. Kita semua faham. Rakyat hanya mendapat maklumat yang separuh. Dan mereka membuat pertimbangan dan keputusan serta apa juga kritikan berdasarkan maklumat yang separuh itulah. Tidak dapat tidak dengan zaman medsos yang ada sekarang ini, mereka masing-masing boleh menulis dalam pelbagai cara. Hak ada Facebook, hak ada Instagram, hak ada TikTok, hak ada WhatsApp, dan tentunya mungkin 98% di kalangan mereka itu ada smartphone. Tak pakai dah 3310 ataupun Ericsson hak lipat tu, hak tinggal WhatsApp saja mungkin tak pakai dah. Dan you'll be surprised to see bila saya turun ke bawah berjumpa dengan orang kampung, seseorang yang kita lihat, seorang pakcik yang kita kata Allah,
Pakcik ni mungkin tak ada kerja, tapi duduk kedai kopi. Tak sekolah pun. Tapi TikToker, saya kejutkan saya. TikToker ni ada orang kabolah orang lain yang ada sekali kata tu, Pak Mak tu TikToker tu, Pak Mak TikToker kata. Tak pernah mikir kita, Pak Mak yang kita duk fikir erti kedok nak apa tu, nak submit, nak forward lah, nak ini. Tapi itulah realiti yang ada yang kita kena hadap. And that's part and parcel of the society that we are living now. Itu juga yang pernah saya sebut dalam program-program yang lain, bagaimana cabaran yang telah pernah dikaji oleh PricewaterhouseCoopers dalam kajian mereka beberapa tahun yang lalu, lama dah, about 10 years ago, bahawa pada zaman the future of the government is to rule, to govern the government with the people. Kita bukan lagi we always right and rakyat kena ikut. Itu adalah zaman yang sudah berlalu. Tinggal lagi sebagaimana yang saya sebut tadi, oleh kerana maklumat kita lebih berbanding dengan rakyat kita, maka tentunya kita kena facilitate the discrepancy that we are having now. Itulah yang perlunya kita communicate. Kita komunikasi antara kerajaan, antara pegawai-pegawai, antara agensi-agensi dan jabatan-jabatan. Bagaimana, how to address the voice bagi rakyat ini. Dengan pelbagai medium, ada yang dalam bentuk komen-komen dalam portal-portal dan sebagainya, ataupun kenyataan-kenyataan resmi yang perlu dibuat oleh agensi-agensi dan daerah-daerah dan sebagainya. All sort of forms and ways yang perlu kita buat. Sebenarnya we are no more berada dalam silence, tapi kita kena communicate dengan rakyat sama ada secara fizikal ataupun tidak. Inilah cabaran yang perlu kita hadap. And the years to come ni akan datang tu kita pun tak tahu lagi. Mungkin lebih hebat daripada itu lagi, wallahu alam. But we need to prepare ourselves for that eventualities. Sudah tentu bagi tuan-tuan yang dalam koperasi ini, yang saya rasa tajuk kita pada hari ini adalah tentang koperasi. 29 tahun menggambarkan usia yang cukup matang dalam menguruskan perniagaan. Saya yakin koperasi ini telah bergerak dengan baik dan berpotensi untuk bergerak dengan lebih efektif. Walaupun mungkin sebahagian besar hanya duduk tunggu, macam yang Datuk SN sebut tadi lah, tunggu dividen tiap tahun. Tapi dah sebahagiannya memang memurah kepala bagaimana untuk menggiatkan pelaburan dan perniagaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan there are things that not within our reach. Perkara-perkara di luar kawalan kita, seperti suasana ekonomi semasa cabaran-cabaran, peraturan-peraturan baru yang telah diwujudkan dan sebagainya. Semua ini perlu kita adapt. We need to adapt ourselves with the changes. Dan tentunya ia memerlukan semua, bukan saja pentadbir koperasi, bukan saja ahli aktif dalam operasi, tetapi all those people that become a member of that society, of that koperasi, of that co-op. Kena sama-sama menyumbang tenaga, fikiran, sikit atau banyak. Peluang-peluang baru dalam perniagaan perlulah diterokai dengan lebih meluas bagi mengembangkan dan meningkatkan keuntungan kepada koperasi. I think this is no-brainer statement. Semua orang tahu bahawa kita perlu perkara ini. Peluang dalam bidang perniagaan, teknologi digital dan sebagainya perlu diterokai dan dikembangkan mengikut kapasiti dan kemampuan yang ada. As far as the state is concerned, sebagai ketua kerajaan, kebersamaan saya dengan tuan-tuan dalam koperasi dan pegawai tadbir adalah full-fledged togetherness. We have to work this through together. Walaupun saya bukan ahli koperasi, tapi menjadi hasrat bagi saya untuk melihat semua koperasi-koperasi, semua persatuan-persatuan seperti tuan-tuan persatuan pegawai tadbir dapat makin baik dan makin cemerlang di masa yang akan datang. Kenapa? Kerana ia juga memberi kesan kepada kecemerlangan sesebuah kerajaan. Bila koperasi dapat beri dividen yang banyak, semua happy.
bila happy pergi kerja pun tak pasal cetung. Kalau tahun ni tak ada dividen 1% je, ataupun tahun ni tak win tahun depan, kita mikir win tahun depan, jadi ada orang selok pula situ. Jadi stres, bila stres duduk dalam kepala duduk bayang dah boleh dividen tu nak warga ni, tapi tiba-tiba tak boleh. Pergi jabat pun untuk marah orang je. Jadi baiknya tak terpaksa, jadi menyebabkan prestasi kerajaan akan terganggu. Hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya banyak perkara-perkara yang masih lagi akan dibincangkan bersama dengan tuan-tuan. Yang pentingnya ialah we need to really understand that this life is a journey. Whether you are in co-ops or in your TCS, civil servants as a society, still our life is a journey. In a journey we have to work together. Then we can arrive at the destination together. If we consider our life as not competition, and we shouldn't consider our life as a competition. In a competition, there only be one winner. Main bola tak ada yang dua-dua suka menang. Seorang menang mesti kalah. Dalam apa jua sport, any kind of activities and sports competition, there will be only one winner. Our purpose in TCS, in co-ops, we need to make it as a journey. Then we have to work together and arrive at the destination perfectly, insyaAllah. Dengan itu saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan Mesyuarat Agung Koperasi Pegawai Tadbir Negeri Terengganu Berhad dan Persatuan Pegawai Tadbir Negeri Terengganu. Moga-moga tuan-tuan dapat bermesyuarat dengan baik dan dapat mencapai hasrat yang dicita-citakan dengan dividen yang makin besar pada tahun-tahun yang mendatang. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.